أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini penuh ceria gembira bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah di depan kaca TV, di Facebook, di YouTube. Terus kita berkongsi di atas skrin untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 329 hingga 334 pada hari ini. Hari ini kita bertuah bersama di studio kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Ustaz Fazrul apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, kembali saya Ustaz ya. Beberapa hari tidak bersiaran. Ya, alhamdulillah Allah kurniakan orang-orang yang mendoakan ya, barakah daripada Quran, doa daripada doktor juga. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dan ahlan wa sahlan ke program My Quran Time pada hari ini. Terima kasih. Ya, dan juga Ustaz Tirmizi, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah Ustaz ya. Dapat lagi bertemu dengan bintang ilmuwan kita. Masya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Masya-Allah. Jadi hari ini kita ingin mengulang kaji Ustaz ya, daripada halaman yang ke 329 334 surah Al-Anbiya. Kita mulakan dahulu dengan kita melihat tentang peristiwa salah seorang daripada nabi yang diangkat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dhannun. Istilah yang diberikan, nama yang diberikan, gelaran yang diberikan berbanding dengan nama asal individu nabi yang dimaksudkan. Kita ingin melihat kepada ayat 87. Kita baca bersama dahulu bagaimana peristiwa ini, mengapa dinamakan nabi ini dengan Dhannun ketika beliau menyatakan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sudah tentu doa ini adalah amalan tuan-tuan sekalian yang kita ingin cerahkan lagi pada hari ini, manfaatnya ketika berhadapan dengan ujian dalam hidup kita. Kita baca sama-sama ayat 87 pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sadaqallahu alazim.
Surah Al-Azim ayat 87 daripada surah Al-Anbiya. Dan ingatlah kisah Zunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang zalim. Kita ingin melihat apakah pencerahan ya bersama dengan Dr. Arif Ustaz bila melihat pada istilah Zannun dalam ayat ini dikaitkan dengan Nabi Yunus ya, tetapi mengapa istilah ini digunakan dan kalau boleh dicerahkan mughadiban itu ya, apa kaitan kalau zaman sekarang ni lah, apa perangai ataupun sikap yang kita kena berjaga-jaga daripada peristiwa ini. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul. Boleh mungkin saya perlu cakap jugalah, rindu juga nak ke studio Ustaz. Alhamdulillah, kita tak jumpa Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi kita secara fizikal. Alhamdulillah. Rezeki yang Allah bagi, kelonggaran. Alhamdulillah, semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang Ustaz Fazrul tanyakan kepada saya tadi ya, tentang Zannun ya, yang mana kalau kita tengok terjemahan di dalam Al-Quran, ramai penterjemah Al-Quran, para ulama kita bila dia menterjemah dia suka letak Zunnun je. Zunnun. Dia tidak menterjemah. Kan? Kerana ia adalah satu istilah. Tetapi kalau kita lihat kepada terjemahan-terjemahan bahasa lain, dia akan terjemah benda tu sebagai man of fish. Man of fish. Ya, kalau kita kata orang ikan lah. Orang kan? ikan. Dan penterjemah kita, ulama-ulama kita, bila walaupun dia tidak menterjemah istilah Zunnun tu, dia akan letak kalimah Nabi Yunus di sebelah kalimah Zunnun. Kerana Zunnun ini dia merujuk kepada Nabi Yunus alaihi salam. Apa yang dimaksudkan dengan Zunnun? Jadi dia merujuk kepada, kalau kita sebutkan tadi, orang ikan. Kenapa digelar sebagai orang ikan? Kerana jikalau kita melihat dalam sejarah Nabi Yunus alaihi salam, kita sedia maklum bagaimana Nabi Yunus baginda telah berdakwah kepada kaumnya sekian lama. Kemudian sampai ke satu masa baginda rasa marah. Kerana apa? Kerana dakwahnya ditolak. Bila dakwahnya ditolak, baginda telah pergi meninggalkan kaum dia tanpa mendapatkan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baginda pergi dalam keadaan baginda marah. Ya, sebab itu yang disebutkan dalam ayat ini izzahaba mughadiban. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Yunus alaihi salam, jadi bila mana baginda naik ke kapal untuk meninggalkan kaum dia, maka berlakulah satu ribut. Kan, ribut yang sangat-sangat besar, sehingga kan orang yang di dalam kapal tersebut terpaksa membuat satu undian, yang mana mereka terpaksa mengurangkan ahli dalam kapal itu. Jadi dibuat beberapa undian itu tetap terkena kepada Nabi Yunus alaihi salam. Insya-Allah. Jadi itu merupakan satu petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa memang Nabi Yunus yang kena turun daripada kapal itu di dalam laut yang bergelora. Jadi saat di mana Nabi Yunus terjun ke dalam laut, maka ketika itu seperti mana yang disebutkan di dalam surah As-Saffat, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Di mana ikan memakan Nabi Yunus. Jadi ikan itu yang disebutkan nun. Nun tu kalau kita merujuk di dalam kitab tafsir, maka ia merujuk kepada ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Dan ikan itu walaupun dia telah menelan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada ikan itu bahawa yang ditelan itu, iaitu Nabi Yunus alaihi salam, bukanlah makanan bagi kamu. Ya, bukan makanan bagi kamu, tetapi hanyalah sebagai satu penjara untuk Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Mengenai mughadiban yang ustaz tanya, kerana Nabi Yunus alaihi salam ialah seorang nabi, kadang-kadang mungkin dia terkhilaf di dalam perbuatan dia. Dia ada istilah mughadiban dengan ghadiban kan. Jadi kalau mughadiban tu siapa yang marah siapa sebenarnya tu? Di dalam ayat ini ada setengah ulama mengatakan dia ada mimbabil mufa'alah, ada mimbab yang ghairu mufa'alah lah. Jadi kita ada kerana apa, dia mengambil kira Nabi Yunus marah kepada kaum dia. Ada setengah tafsiran kata Nabi Yunus marah kepada kaum dia, ada setengah pula kata kaum dia juga marah kepada dia, sebab tu tidak terima dakwah. Ya, betul. Tu pun ya juga. Tapi ada juga yang kata mughadiban di sini bukan atas mufa'alah lah, bukan atas dua pihak. Jadi dia hanya daripada satu pihak sahaja. Jadi ada dua tafsiran di situlah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Jadi pendek kata, yang kita nak katakan di sini,
adalah Nabi Yunus alaihissalam ketika mana dia berdakwah. Kerana para anbiya ni bila mereka berdakwah, dia bukan seolah-olah melepaskan batuk di tangga, ustaz. Betul. Tetapi memang diletakkan seluruh harapan dan hati dia ke dalam dakwahnya itu. Kerana apa? Kerana dia tahu apa yang menanti di sebelah sana untuk orang-orang yang bukan Islam, untuk orang-orang kafir adalah balasan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Jadi bila mana dia berdakwah ditolak. Betul. Akhirnya dia pun marah, kan? Marah lalu dia meninggalkan kaumnya. Tapi mungkin yang saya nak letakkan di sinilah, ustaz. Dia marah itu satulah. Satu, walaupun nabi ni walaupun dia marah, sebenarnya lah Nabi Yunus alaihissalam tidak patut meninggalkan kaum dia melainkan setelah mendapat keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah baginda diuji dengan Zunnun, dengan ditelan oleh ikan paus itulah. Ya. Satu perkara sempat ke saya nak sebut tentang la ilaha illa anta tu. Ya, betul. So itu sangat-sangat menarik. Itu adalah satu doa yang Nabi SAW anjurkan agar kita guna, kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ia terkandung di dalam doa ini satu lagi isbat tauhid. Kita mengisbatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita beristighfar dan kita merendahkan diri kita. Inni kuntu minadh zalimin. Kita merendahkan diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW kata doa ini adalah antara doa-doa kalau kita mulakan satu-satu doa dengan doa ini, insya-Allah akan mustajab doa apa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa isi yang kritikal yang ada dalam doa ini yang menyebabkan doa itu mustajab, Ustaz? Wallahu taala alam, Ustaz. Menarik dia bila macam yang saya sebutkan tadi, doa ini pertama sekali kita isbatkan tauhid, kita isbatkan sifat uluhiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu antara doa yang apa yang Nabi SAW anjurkan, Allahumma antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid, kan kita baca sampai habis. Kan jadi sama juga begitu, iaitu doa ini kita mengisbatkan sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sukakan bagi dia, iaitu uluhiyah, iaitu dia tauhid, kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Dalam masa yang sama kita beristighfar sebenarnya. Faqultu subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita pun beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan. Kita tahu kita ni di kalangan orang yang zalim. Seperti mana doa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana. Kan jadi di sini bila mana ada wujudnya unsur istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya unsur kita merendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di saat itu akan terbukalah segala-galanya. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, kan wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ia semacam apa bila kita bercakap tentang mengaku kuntu minadh zalimin ataupun kita istighfar, dia seperti kita mengangkat blok, Ustaz, ya, blok kita dengan Tuhan. Pasal Zoom ini nampaknya seperti dia menghalang kita daripada nak dekat mendapat bantuan rahmat daripada Allah, begitu ke? Semestinya bila kita seseorang itu berlegar dalam dunia maksiat, nescaya pintu rahmat ditutup. Pintu rahmat ditutup. Maka bila mana kita beristighfar, bila mana kita beristighfar, itu yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu rahmat. Kalau disebutkan di dalam surah yang kita bacakan tadi, surah Nuh, Allah SWT akan memberikan hujan, Allah SWT akan membanyakkan lagi anak-anak dan juga harta dan segala-galanya. Hasil daripada istighfar. Jadi menarik Ustaz kata maksiat itu seolah-olah dia menjadi penutup kepada pintu rahmat. Memang betul, Ustaz. Kerana bila kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengurniakan rahmat dia dengan banyak kepada kita. Itu bercakap tentang di peringkat personal, tapi maksudnya kalau di peringkat sebuah negeri ataupun negara sama jugalah, Ustaz, ya. Bila banyak perkara-perkara dosa ini dia menghalang rahmat ekonomi, rahmat sosial, ya, politik termasuk jugalah, Ustaz, ya. Dia jadi kelang kabut dalam pelbagai dewan-dewan yang ada ini yang kita doakan agar Allah memberikan kesedaran, Ustaz, ya, bahawa kita ini banyak melakukan kezaliman. Minta kita selalu mengikut Nabi Yunus ini untuk selalu berdoa subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi ini pelajaran daripada halaman 329 yang kita nak pergi kepada halaman 330, disebabkan bercakap tentang 330 ini ada ayat menarik yang kita pernah jumpa istilahnya pada surah 18 surah Al-Kahfi, iaitu Ya'jud dan juga Ma'jud pada ayat 96.
Kita baca dahulu ayat ini dan 2 kali sahaja Ya'juj Ma'juj dalam Quran Ustaz ya, yang kita nak pencerahan apa sebenarnya yang sedang diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesej dalam ayat 96. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yasilun. Sadaqallahu Surah Al-Azim ayat 96 hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat daripada seluruh tempat yang tinggi. Maka ini adalah sambungan daripada ayat 95. Tidak mungkin bagi penduduk satu negeri yang telah kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami. Ini adalah komentar tentang sebuah negeri, sebuah negara, sebuah tamadun. Dan Allah membawakan tentang Ya'juj Ma'juj Ustaz. Ya. Jadi ini satu amaran yang penting kita beri perhatian. Zulkarnain sudah binakan tembok dengan alai pada surah Al-Kahfi. Dan kali ini muncul balik Ya'juj Ma'juj. Boleh Ustaz tengok tanasub kaitannya ni, apa mesej untuk kita zaman ini? Silakan. Okey. Terima kasih sekali Ustaz, sekali lagi atas soalan. Mengenai Ya'juj Ma'juj, ya, seperti mana yang Ustaz Fazrul sebutkan, dia disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, disebutkan juga di sini. Okey. Wallahu taala a'lam. Kenapa disebutkan di dalam surah Al-Kahfi adalah kerana ia berkait rapat dengan kisah Zulkarnain. Betul. Kerana bila mana disebutkan cerita tentang Zulkarnain, maka bersesuaianlah untuk bawa kisah Ya'juj Ma'juj kerana Zulkarnain yang tutup. Kan? Jadi sangat-sangat sesuai untuk diceritakan di situ. Adapun di dalam surah Al-Anbiya, kalau kita melihat tema surah Al-Anbiya ni secara umum ya Ustaz, surah Al-Anbiya ni dia antara surah-surah Makkiyah, antara surah-surah yang terawal diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Anbiya ni dia di dalam dia Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan tentang para anbiya, yang itu jelaslah pada dia punya nama surah tu. Dan juga isbat yaumul ma'ad. Maksudnya ada peneguhan tentang ataupun pengukuhan tentang hari kebangkitan di dalam dakwah para anbiya yang sebelum ini. Okey. Jadi idea tentang adanya hari kebangkitan bukan baru, Nabi SAW baru muncul bawa idea yang baru, tidak. Bahkan idea tentang hari kebangkitan ni wujud di dalam dakwah-dakwah para anbiya yang sebelum ni lagi, kan? Dan bersesuaianlah bila kita nak menceritakan tentang hari kiamat, maka sangat sesuai untuk diceritakan antara amarat, antara petanda-petanda hari kiamat. Dan antara tanda-tanda yang paling besar untuk hari kiamat seperti mana yang disebutkan oleh para ulama juga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Dia pasal bila cakap Ya'juj Ma'juj ni, dia menarik ni Ustaz ya. Dekat mana ini? Kan? Ya, kalau tadi dah ditutup, yang kali ini macam dah turun dengan cepat dan iqtabaratis saah kan, ataupun ayat ini kan, surah ini dimulakan dengan penegasan iqtarabalin-nasi hisabuhum. Ya, jadi betul. Dah dekat ni Ustaz. Apa yang kami kena buat? Ya'juj Ma'juj ni siapa sebenarnya ni? Ya'juj Ma'juj ni seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, dia juga adalah Bani Adam juga. Bani Adam juga. Sama juga, manusia juga. Antara bukan jin ke? Bukan. Okay. Sehingga dia sebut mereka juga adalah daripada zuriat Nabi Nuh juga. Ada yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir. Cuma mungkin dia adalah manusia. Yalah, manusia ni ada macam-macam jenis manusia. Ya Ustaz. Kan? Jadi dia manusia yang lain sikit daripada kita lah. Saya tak tahulah bentuk dia, ada disifatkan di dalam hadis Nabi SAW tentang bentuk muka dia apa semua tu kan. Cuma dia adalah satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala atas hikmah yang tertentu lah. Okay. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dia, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Tetapi yang disebutkan dalam ayat ini adalah kerana Ya'juj Ma'juj ni, kalau Ustaz lihat pada ayat ini, okey, kemudian waqtarabal wa'dul haq. Jadi Ya'juj Ma'juj ni selepas ni kalau dia dah keluar, maka masa tu al-wa'dul haq, iaitu hari kebangkitan yang betul-betul itu telah tiba. Jadi itu yang nak disebutkan di sini. Tapi saya suka tengok kalau dalam ayat Ya'juj Ma'juj ni, contoh dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan satu gambaran yang agak detail tau. Kan? Hatta idza futihat, di mana tembok dia dibuka. Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
Allah SWT memberikan kita satu gambaran. Ketika mana tembok itu telah dibuka, maka mereka akan bertebaran dan akan berjalan daripada segala makanun murtafi', tempat-tempat yang tinggi, mereka akan turun dengan begitu cepat. Kalau kita, Apa maksud tu? kan, mereka turun dengan begitu cepat. Kalau kita fahamlah, sebab mereka dah terkurung sekian lama, mereka terkurung sekian lama. Dia mesti nak rentas negeri je. Itu masa tu tak boleh minta borang permohonan rentas negeri, semua tak ada dah, Ustaz. Okay. Jadi masa tu dia turun punya cepat, dan kerosakan yang berlaku itu dengan begitu cepat. Dan seperti mana yang disebutkan oleh hadis dalam hadis Nabi SAW, ya, ini berlaku selepas mana Dajjal telah dibunuh. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam tentang keluarnya Ya'juj Ma'juj ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Isa bawa umat Islam yang berbaki itu untuk lari. Memang tidak boleh lawan Ya'juj Ma'juj ni. Memang kita tidak boleh lawan. Mungkin antara hikmah dia, Allah SWT nak sebutkan bahawa kita ni sebenarnya manusia yang lemah. Kan? Ya'juj Ma'juj tu kita memang tidak boleh lawan. Mereka melakukan kerosakan dengan begitu cepat dan begitu devastating lah, begitu dahsyat. Kan? Sehingga kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu membunuh Ya'juj Ma'juj, iaitu dengan ada apa? Ada cacing yang di belakang ni. Kan? Yang di belakang tengkuk yang akan, ataupun ada inilah yang akan membunuh semua mereka, dan mereka akan mati serentak. Jadi dia punya kronologinya, susunannya itu ialah Nabi Isa keluar membunuh Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Begitu Ustaz ya. Jadi itu pun satu ilmu penting juga. Nampak gayanya baiklah bersedia iman untuk kalau Nabi Isa keluar masih beriman lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'juj Ma'juj ni jangan kita apa istilahnya Ustaz ya, kita bimbang sangat sampai terlupa Quran kan. Tetapi fokus kepada al-Quran ini, bina keimanan kita agar kita sentiasa meneruskan legasi nabi-nabi yang terdahulu, dan Ya'juj Ma'juj ini sebagai satu amarat ataupun sebagai satu petanda Ustaz ya, untuk kita tahu bahawa perkara ini real, boleh berlaku, tetapi persediaan paling mantap untuk kita ambil perhatian ialah iman kita. Ya, kadang-kadang ada orang nak tahu yang cacing tu cacing apa yang saya kena ready tanam ataupun bela banyak-banyak, nanti saya jumpa saja saya akan baling pada Ya'juj Ma'juj. Padahal rupanya Quran surah Al-Anbiya belum sempat lagi difahami, tak baca lagi apa istilah-istilah ataupun ilmu untuk meningkatkan keimanan. Jadi jangan tanam cacing, jangan bela cacing ya untuk melawan Ya'juj Ma'juj. Nanti takut ada pula produk baru keluar ya, produk cacing Ya'juj Ma'juj. Kita jangan ambil yang itu. Produk yang penting ialah kita bersama surah Al-Anbiya. Dan di hujung ini kita baca ayat 112 sebelum kita menutup surah Al-Anbiya dan nak bergerak kepada surah Al-Hajj bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Ayat terakhir Ustaz. Ayat terakhir. Ayat terakhir 100 dulu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qala rabbi ihkum bil haqq. Qala rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan dialah Tuhan kami yang maha pemurah, tempat memohon segala pertolongan ke atas semua perkara. Inilah ayat terakhir daripada surah Al-Anbiya, perkataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita rungkai, untuk kita fahami lebih lanjut. Cuma kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Wahai manusia, bertakwalah kamu semua kepada Tuhanmu, kerana sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah besar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk ulang kaji halaman 329 hingga 334, dan terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi memulakan surah Al-Hajj sebentar tadi, ayat pertama, dan kita ingin melihat apakah, ya, kalau kita tengok surah Al-Anbiya berkaitan dengan kisah-kisah perjuangan Nabi untuk terus bersama dengan tauhid, memperjuangkan tauhid ini penting kerana ia adalah bahasa untuk menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Apabila kita masuk pada surah Al-Hajj ini, wahai orang-orang ataupun wahai manusia, bukan wahai orang beriman Ustaz ya. Yeah. Wahai manusia, ini surah katanya madaniyah, ya. Tetapi ada sebahagian ulama menyatakan juga dia bercampur kan, makiyah dan juga madaniyah. Dan bila dimulakan dengan wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar. Kalau boleh Ustaz cerahkan ayat pertama berkaitan dengan as-saah, terus sahaja daripada ayat yang ketiga ini bercerita tentang syaitan, ya. As-saah dan syaitan, apa kaitannya dan gambaran besar surah Al-Hajj ini sendiri? Silakan. Okey. Jadi terima kasih Ustaz Fazrul atas soalan sekali lagi. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hajj ni, Allah Subhanahu Wa Taala membuka dengan ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia, kan, ittaqu rabbakum, takwa, bertakutlah kamu kepada Tuhan kamu, ataupun bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar. Kalau kita lihat surah Al-Hajj ni Ustaz, para ulama menjelaskan Al-Hajj ni dia mushtarakah bainal makki wal madani. Maksud dia Al-Hajj ni dia gabungan antara makki dan madani sebenarnya. Kan? Jadi sebab itu kalau di awal-awal surah Al-Hajj kita boleh lihat adanya kriteria surah makki yang ada di dalam surah Al-Hajj. Di mana adanya penegasan tentang hari kiamat, penegasan tentang tauhid, penegasan tentang tentang ada kisah sedikit, kan. Yeah. Jadi manakala di belakang tu kita boleh nampak kriteria surah madaniyah, dan yang paling jelas sekali adalah qital, jihad. Jadi bila mana Allah Subhanahu taala menyuruh umat Islam untuk berjihad, maka semestinya itu setelah berlakunya hijrah, setelah berlakunya kekuatan orang Islam itu telah berkembang dengan baik, ya. Jadi sebab itu kita lihat surah Al-Hajj pendek kata akan ada tema dia ada dua-dua kat situ. Ada sedikit tentang yang kita sebutkan tadi tentang tauhid, ada juga sedikit tentang hukum hakamnya di situ, ya. Okey, tentang yang Ustaz tanyakan tadi, zalzalah disebutkan di sini tentang syaitan, hari kiamat dan juga syaitan di belakang, di dalam ayat yang kalau tak silap ayat yang ketiga dah muncul lah tu. Ayat ketiga dah muncul lah. Oh ya, silap saya cari belakang pula dah. Cari kat ayat ketiga. Yang lepas tu ada juga. Yang lepas tu ada juga, betul. Para ulama menjelaskan, ya, apakah tanasub dia di situ? Apakah kesesuaiannya untuk menyebut syaitan di situ adalah kerana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hari kiamat, jadi apa yang sepatutnya kita buat? Kita bersedia. Kita membuat persediaanlah dari segi ilmu dan juga amalan. Itu yang sepatutnya kita buat. Tetapi dalam masa yang sama ada benda yang akan mengacau kita, yang akan mengganggu kita, akan menghalang kita daripada membuat persediaan tersebut. Siapa? Syaitan. Maka walaupun Allah SWT telah memberikan kita panduan bahawa hari kiamat itu akan berlaku sekian. Kalau tadi diceritakan tentang Ya'juj Ma'juj, diceritakan betapa ngerinya Ya'juj Ma'juj itu akan berlaku, di mana mereka akan turun dengan begitu cepat, akan menghancurkan segala apa yang ada di dunia ini, kan. Sepatutnya kita takut, lalu kita membuat persediaan dari segi amalan dan ilmu. Tetapi kita nak buat, datang pula setan. Setan masuk kata tak apalah, kau ni tak sempat pun Ya'juj Ma'juj
Mana dia tahu? Kan? Tapi dia sebut juga, engkau ni tak sempatnya Dajjal, engkau ni tak sempat Nabi jadi Isa. dia masuk, engkau ni tak sempatnya Nabi Isa. Jadi syaitan duk memasukkan ke dalam seseorang itu bahawa dia ni akan jadi lupa tentang perihal-perihal hari akhirat, lalu meninggalkan segala persediaan. Akhir sekali mati dalam keadaan wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kan? Dia akan membawa, apa dia kata di sini, akan mengikut para syaitan yang sangat jahat. Jadi itulah orang kata yang disebutkan oleh para ulama lah, iaitu syaitan itu akan melupakan seseorang daripada persediaan kepada hari akhirat, insya-Allah ya. Jadi itu antara perkara penting kita bercakap tentang as-saah ini, satu perkara yang benar ya, tetapi ada halangannya di mana ada unsur-unsur syaitan untuk menyebabkan kita bertangguh, ataupun istilah yang ada pada halaman 333 pada ayat yang ke-11 itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Kita baca ayat 11 ini sekali lagi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, agar kita tidak sampai dapat didoktrinasikan oleh syaitan kita beribadah ala harfin. Apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 11 surah Al-Hajj halaman 313 bersama Ustaz Tirmizi. InsyaAllah ayat yang berapa Ustaz tadi? 11. Ayat 11. Halaman 333 Okey. Wa minan nasi may ya'budullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-11, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebaikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu ujian dia berbalik ke belakang, dia rugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Jadi ini istilah ya'budullaha ala harfin, kita perlukan pencerahan lebih Ustaz ya. Orang yang disipi-sipi berbanding dengan orang yang betul-betul committed. Ya, kalau sekarang ni Ustaz Tarmizi pun sekarang bersama kita di Quran Time di warung Pak Mat sup ikan Pulau Pisang Kota Baru. Ya, sambil makan pun nak bersama Al-Quran ya, nak ceritanya. Tapi macam mana ala harfin ni sebenarnya apa maksud sebenar? Sila Ustaz. Okey. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Kalau kita lihat pada terjemahan dia, menarik terjemahan dia di sini Ustaz. Mana terjemahan dia tadi? Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Susah nak faham terjemahan tu Ustaz. Macam mana menyembah Allah di tepi? Tepi sungai ke, tepi masjid ke, tepi apa kan? Mungkin saya boleh jelaskan sikitlah. Sebab itulah bila kita nak memahami Al-Quran, kita tidak boleh hanya sekadar membaca terjemahan. Betul. Maksud dia perlu kepada ustaz yang menjelaskan kepada kita apa maksud sebenar Al-Quran itu. Jadi memahami Al-Quran memerlukan kepada ustaz, dan bukan hanya sekadar, bukan saya kata jangan baca terjemahan, tidak, bacalah terjemahan Quran kerana ia akan mendekatkan pemahaman kita kepada pemahaman Al-Quran. Tetapi dalam masa yang sama kita memerlukan kepada ustaz, kita memerlukan kepada macam nilah. Macam jilsah, macam orang kata apa? Liqa macam ni, pertemuan-pertemuan macam ni untuk menjelaskan apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan melalui ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada setengah orang ni dia menyembah Allah di sebelah tepi. Sebenarnya yang disebutkan di sini adalah dia tidak menyembah Allah dengan macam Ustaz sebutkan tadi, committed, dengan penuh keyakinan. Tidak. Mereka ini menyembah Allah bergantung pada keadaan. Itu dia. Mereka menyembah Allah bergantung pada keadaan. Apa keadaan dia? Itu yang disebutkan selepas itu. Fa in asabahu khair, kalaulah dia dapat kebaikan, itma'an nabih, maka dia tenanglah, dia terimalah benda tersebut, kan? Wa in asabathu fitnah, kalau dia ditimpa dengan ujian, inqalaba ala wajhi, dia akan meninggalkan terus agama.
lalu khasiran dunya wal akhirah, maka di saat itu maka dia telah rugi dunia dan dia telah rugi akhirat. Para ulama menjelaskan di dalam kitab tafsir, ya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang datang ke bumi Madinah bersama dengan isterinya. Kan? Tetapi dia memeluk Islam tapi dengan bersyarat. Kalaulah isteri dia itu dapat melahirkan anak dan kuda yang dibawa bersama itu boleh membiak dengan baik, maka dia kata hadza dinun salih. Maka ini agama yang betul. Agama yang betul. Ada syaratnya. Ada syaratnya di situ. Tetapi kalaulah isteri dia tidak beranak dan kuda dia tidak membiak dengan baik, maka dia kata hadza dinun fasid. Ini adalah agama yang rosak, tak betul. Apa kesilapan dia, Ustaz? Dia menganggap bila kita beragama ni, dia seolah-olah safqah tijariyah, seolah-olah dia macam dia tengah buat deal perniagaan, seolah-olah dia tengah sedang buat macam tu. Kalaulah agama Islam ni membawa benefit pada dia, saya ambil, maka saya ambil. Kalaulah Allah SWT menimpakan ujian pada dia, dia kata tak naklah, aku tak nak agama ni, pergi kepada agama lain ataupun terus tidak mahu beragama. Sedangkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah supaya kita udkhulu fis silmi kaffah. Maksud kita memeluk Islam, kita hendaklah memeluk dengan sepenuhnya. Kan? Apa ayat dia? Saya lupa ayat tu. Dalam surah Al-Baqarah, ya. Ayyuhallazina amanu. Tetapi bila mana kita diminta untuk memeluk Islam, jangan peluk Islam hanya dengan separuh hati. Bila mana kita dapat manfaat daripada Islam, okeylah. Bila mana Allah SWT timpakan kita dengan ujian, kita terus tinggalkan Islam. Ingat kalau kita ingat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangkitkan sebagai seorang nabi, baginda adalah seorang yang dimuliakan. Betul. Semua orang sayang. Apa yang dikatakan dipercayai, al-amin, kan? Sehingga kan apabila berlaku pertelingkahan tentang siapa nak letak batu di Kaabah itu, Nabi SAW punya pendapat yang diambil oleh pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi bila mana datangnya Islam, apa yang jadi kepada Nabi SAW? Dihina, disakiti, diboikot. Kan? Diboikot. Bukan sekadar dia diboikot, kaum dia pun diboikot. Kan? Siapa lagi? Paru-paru sahabat dia dibunuh dan dikecam dan sebagainya. Maka kalaulah di saat itu Nabi SAW kata, bahana betul buat agama ni, tak payah dakwah. Baik, dia tak payah berdakwah. Kan? Tetapi Nabi SAW tetap terus menerus untuk membawa dakwah. Ini bukan yang jenis ya'budullah ala harf. Nabi SAW tidak menyembah Allah hanya di sebelah tepi, tidak. Tetapi committed dengan sepenuh hati. Baiklah datang badai yang orang kata yang membadai ke apa sahaja jenis cabaran, baginda SAW akan tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah sepatutnya sifat kita. Begitulah sepatutnya sifat kita, di mana tuan-tuan kena ingat, setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita adalah untuk nak menghapuskan dosa-dosa kita, adalah untuk nak menaikkan lagi maqam kita. Ya, jadi janganlah hanya bila mana kita ditimpa ujian kita terus frust sehingga kan ada yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri. Jangan tuan-tuan. Ya, ambillah iktibar daripada ayat yang baru kita bacakan tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Arif menjelaskan tentang istilah siapa yang jangan ada di kalangan manusia, ya, ada di kalangan manusia yang menyembah Allah hanya di tepi, Ustaz, ya. Jadi kalau silap faham terjemahan ini, dia kata saya ni tak nak kalau sembahyang mesti di tengah-tengah masjid. Tak nak dekat tepi. Walaupun saf pertama dia pergi pada saf kedua, kan. Pasal apa? Saf pertama saya kat tepi, kan. Dia tak nak sambung, kan, tak nak sambung. Jadi itu kefahaman yang salah. Kefahaman yang betulnya tadi ala harfin ini ialah apabila yang dinyatakan tadi, Ustaz, ya, pilih-pilih ikut situasi, agama bersyarat. Ya, saya ni sembahyang kalau katakan syaratnya saya dapat apa habuan yang saya inginkan. Tapi kalau katakan ada kepayahan, nak baca Quran pun ada kepayahan, Ustaz, ya, Ustaz Tirmizi, ada cabarannya, tetapi kita terus committed seperti tuan-tuan, maka insya-Allah harapnya kita tidak menjadi orang yang rugi sebagaimana dinyatakan pada halaman 313 ini. Jadi kita nak pergi kepada halaman 334, halaman terakhir untuk kita ulang kaji satu ayat. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-23, kita nak baca ayat ini berkaitan dengan syurga, tetapi kita sudah pun melewati pada ayat 14 pada halaman 313 juga berkaitan dengan syurga. Innallaha yudkhilul ladzina amanu. Kita baca dahulu ayat 23 dan kemudian kita nak lihat mengapa diulang dua kali, bezanya apa semangat
ruh yang kita ingin ambil sebagai panduan kita bersama. Ayat 23 bersama Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka daripada harir, daripada sutra. Kita nak lihat apakah beza kaitan ayat 23 dengan ayat 14 yang sudah pun dilewati berkaitan dengan syurga juga, Ustaz. Silakan. Ya, okey. Ayat yang ke-14, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat tajri min tahtihal anhar. Ya, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Ayat ni dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-23, dia seolah-olah dekat sama, lebih kurang. Tetapi kita melihat daripada, kalau kita melihat ayat itu memang lebih kurang, Ustaz. Tetapi kita kena lihat sebelum dia. Kalau kita lihat sebelum ayat yang ke-14, okey, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang yang bakal masuk ke dalam neraka dengan lebih umum, lebih pendek. Dia tidak detail. Yang mana orang-orang kafir ini mereka menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memberi sebarang mudarat dan sebarang manfaat kepada dia. Bahkan kalau kita lihat di sini, mereka menyembah sesuatu yang bencananya lebih dekat berbanding dengan manfaatnya di situ. Kemudian disebut labisal maula wa labisal ashir. Sesungguhnya itulah seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan secara tidak panjang sangatlah tentang golongan yang akan masukkan ke dalam neraka. Maka di situ sesuai dibawa tentang orang beriman pula. Biasanya kita panggil ini targhib wa tarhib lah di situ. Kan? Yang mana Allah SWT bila menceritakan tentang golongan ahli neraka, menjadi kebiasaannya akan dibawa juga cerita tentang ahli syurga. Dan dia bersesuaian. Kerana di sini tidak disebutkan secara detail, maka tentang syurga juga tidak disebutkan secara detail. Berbeza dengan ayat yang ke-23 ni, Ustaz. Ayat ke-23 ni, subhanallah, kalau saya buka kitab tafsir lah kan, saya baca tentang kitab tafsir, ayat ni memang menceritakan secara detail tentang ahli neraka. Kan, bermula daripada ayat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, yang mana dua golongan yang bergaduh dalam urusan Tuhan mereka. Kan, diceritakan bagaimana falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar, orang-orang yang kafir itu akan dibuatkan pakaian mereka daripada api. Ustaz, macam mana nak bayang, Ustaz? Macam mana nak bayangkan? Daripada pakaian itu sendiri dah merupakan satu azab kepada mereka. Pakai PPE pun dah panas, Ustaz. Ya, pakaian itu dibuat daripada api. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Sebab itu berbeza kalau kita lihat di bawah, orang beriman apa dia, Ustaz? Yang dibaca di hujung ayat tu, walibasuhum fiha harir. Kan, nampak tak? Dikena ke atas tu dicerita tentang pakaian orang kafir, di bawah ceritakan tentang orang-orang beriman akan dipakaikan dengan sutra yang begitu cantik dan begitu kemas. Orang kata begitu selesa. Kan? Kalau kita baca balik, Ustaz, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud,
dengan air yang mendidih itu akan menghancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan pada kulit mereka. Ya salam ya Allah. Apa lagi ayat yang Allah SWT boleh bawa yang boleh menyedarkan kita bahawa di sebelah sana adanya satu azab yang sangat-sangat menyakitkan badan. Apa lagi ya Allah SWT, inilah yang terbaik. Allah SWT bila Allah SWT bawakan kepada kita ayat-ayat ini, sepatutnya ayat-ayat ini telah memberikan kepada kita keinsafan. Lihat lagi, walahum maqami'u min hadid, setiap kali mereka dan azab untuk mereka disebat dengan cemeti daripada besi. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka tersebut. Ada setengah ulama kata, bila saya baca tafsir Ibn Kathir, bukan mereka hendak keluar, dia kata ada tetapi api itu yang menolak mereka turun ke bawah. Kan ada setengah ulama memberikan tafsiran begitu, ada setengah ulama memberikan tafsiran mereka hendak keluarlah tetapi ditarik, setiap kali nak keluar ditarik. Mereka ini diikat kaki dan tangan. Kan? Jadi bila kadang-kadang ada setengah ulama mengatakan api itu membakar mereka, dan ustaz kena faham, api di neraka dia bukan api macam yang kita nampak cerah, tidak, tapi api itu hitam, gelap, kan? Dan api itu membolak-balikkan mereka, mengangkat menjatuhkan mereka. Jadi itu ada setengah ulama memberikan tafsiran begitu pada ayat kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Jadi satu orang kata apa, cerita yang sangat detail, yang agak detail. Jadi dibalas dengan ayat tentang syurga. Jadi bila diberikan tentang syurga, panjang Ustaz ya. Diberikan panjang sedikit. Yeah. Yuhallawna fiha min asawir. Yang mana orang-orang beriman mereka akan dimasukkan dalam, mula-mula sekali dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan? Yuhallawna fiha min asawir, diberikan perhiasan daripada zahab wa lu'lu', daripada emas dan mutiara. Walibasuhum, dan pakaian mereka juga adalah daripada sutera. Kalau kita lihat pada ayat selepas dia, wahudu ila tayyibi minal qaul, dan mereka diberi petunjuk dengan ucapan-ucapan yang baik, wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk pula ke jalan Allah yang terpuji. Jadi keadaan yang sangat tenang berbanding dengan keadaan orang neraka tadi, ahli neraka yang kelang kabut, yang bising, dan di sini keadaan sangat tenang, berada dalam, orang kata apa, dalam kemewahan, dalam kegembiraan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif ya, untuk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga dengan menjadikan iman amal soleh sebagai bahasa harian kita. Kita berada di penghujung, kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi Adi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وتوفنا على الإيمان واحشرنا مع زمرة أهل الإيمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa bersama pada hari ini, mencerahkan 6 halaman bersama dengan tuan-tuan, dan kita doakan agar kita menjadi orang-orang yang sentiasa bersedia pada as-saah. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita bukan sekadar ingin maju di sini, tetapi kita ingin sampai ke akhirat sana. Sumbangan tuan-tuan harapnya lonjakkan lagi perjuangan para nabi dengan membawa mesej wahyu kepada masyarakat, insya-Allah. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok 6 pagi, dan kita akan bergerak kepada halaman baru dalam surah Al-Hajj. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.